Baik, kembali dalam buletin awal ni. Apa yang paling penting apabila kita berdepan dengan PRU, terutamanya Pilihan Raya Umum ke-15? Yang pertama adalah bagaimana untuk kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Kemudian kita memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat di hati kita dan dalam masa yang sama mampu memimpin negara dan juga menerajui kepimpinan negara menjadi yang lebih baik. Dalam masa yang sama, paling utama adalah setiap pemimpin wakil rakyat untuk mendengar isi dan juga luahan hati apa yang rakyat mahukan terutamanya menjelang PRU ke-15. Ini yang kami bawakan kepada anda menerusi Astro Awani dalam Malaysia Memilih, dalam buletin dan sebagainya. Tetapi suara rakyat ini kami kumpul dan kami garapkan menerusi rakan-rakan wartawan kami yang berada di lapangan. Hari ini saya nak bersama dengan rakan wartawan Faris Azman yang ditugaskan di Pahang dan difahamkan kini berada di Teluk Cempedak. Apa cerita dan apa rakyat Kuantan mahukan menjelang PRU ke-15 ini, Faris? Baik, terima kasih Ustaz. Sudah tentu apa yang rakyat Kuantan mahukan perubahan. Perubahan bukanlah secara drastik tetapi perubahan selain pemimpin. Ada juga saya bertanyakan kepada mereka antara pemimpin lama atau pemimpin baru. Reaksi yang saya dapat dari rakyat juga ada yang mengatakan mereka mahu mengekalkan pemimpin lama. Kerana pemimpin lama berpengalaman dan boleh melakukan sesuatu perubahan kepada masyarakat setempat. Ada juga terutama di golongan belia mahu melihat ruang dan peluang diberikan kepada warga belia yang terlibat dalam parti politik mana-mana sekalipun untuk mewakili kawasan mereka. Kerana bagi mereka, warga ataupun golongan muda ini mendapat ataupun ada idea yang lebih fresh yang boleh membawa kemajuan. Dan di Kuantan ini demografinya agak berbeza sebenarnya dari sudut mana sentimennya jika dibandingkan sebenarnya Ihsan. Kami berada di Pekan, ke Bentong dan ketika ini berada di Kuantan. Mereka mahukan dari sudut ekonomi itu terus dipacu. Kerana apa? Saya berada di Teluk Cempedak. Sebenarnya saya untuk mendapatkan reaksi peniaga-peniaga kerana kita dalam misi untuk mendapatkan suara rakyat terutama di Teluk Cempedak, di kawasan pelancongan, kawasan yang menarik ekonomi, sosioekonomi setempat. Dan apa peniaga-peniaga sendiri sebentar tadi saya berbual, mereka inginkan Teluk Cempedak ini kalau diikutkan sebenarnya mungkin Ihsan pernah sampai ke Teluk Cempedak. Antara tarikan kalau orang datang ke Kuantan ataupun ke Pahang ini TC antara tumpuan untuk mereka mandi-manda pantai ataupun mandi laut, begitu juga untuk beriadah bersama dengan keluarga. Dari sudut fasiliti peniaga-peniaga terutama di kawasan Teluk Cempedak di Kuantan ini sudah ada. Cuma kesan COVID-19 itu sebelum ini menyebabkan perniagaan mereka sedikit merosot. Dan ketika ini apa yang mereka mahukan lebih banyak promosi, begitu juga mungkin ada idea-idea boleh digarap oleh pemimpin yang akan dipilih nanti bagaimana untuk hidupkan semula Teluk Cempedak ini antara produk pelancongan yang menarik ramai pelancong-pelancong dalam dan luar negara. Itu kita cerita di Teluk Cempedak. Kalau kita cerita di Kuantan pula, Kuantan kalau kita tahu sebenarnya fasilitinya ada, begitu juga kilang, dari segi kepakaran kilang yang memberi peluang pekerjaan kepada warga di Kuantan ini. Tapi mereka mahukan agar terdapat setiap kali pilihan raya mereka mahu pemimpin memberi lebih khidmat dari sudut mungkin membawa kemajuan yang lebih. Jadi apa yang mereka mahukan di sini, di Kuantan ini, mereka mahukan melihat apa saja yang ada, cuba ditambah baik. Begitu juga ada peniaga di Kuantan. Daripada malam tadi saya berjalan bersama dengan Abang Khairul Azman Muhammad, juru kamera kami. Berjalan di sekitar Kuantan, kita bertanya untuk mendapatkan luahan hasrat mereka, inspirasi dan aspirasi rakyat terutama golongan muda. Mereka mahukan lebih ruang dan peluang itu diberikan untuk mereka berniaga di Kuantan ini untuk sama-sama menaik. Sebab kalau kita tahu sebenarnya Ihsan, kalau di Perak, bandar hipster di Ipoh itu, begitu juga di Kuantan. Saya melihat banyak juga street art itu ada untuk menaikkan lagi ekonomi rakyat tempatan. Adik kita pun kena kejar monyet. Okey, tak apa. Abang ada? Ini antara isu untuk pelancong-pelancong yang berada di okey, ini bagi kat abang pergi bawa sana. Dia nak tengok air kotak sebenarnya. Okey, tak apa. Adik kita menangis datang ke saya sebenarnya Ustaz, tapi inilah keadaan sebenarnya. Ancaman monyet juga antara yang menjadi kesukaran untuk pengunjung. Okey, dah monyet dah lari.
Okey, boleh pergi kat mak. Okey, boleh pergi. Okey, dah selamat. Dah. Monyet kejarnya daripada depan sampai ke belakang. Tak apa. Semuanya okey. Tapi itulah, di Teluk Cempedak selain menambah baik fasiliti-fasiliti yang ada, tetapi pada masa yang sama juga ancaman-ancaman monyet ini, kerana apa yang dikatakan peniaga sebelum ini, ada yang monyet-monyet yang telah ditangkap, tetapi monyet-monyet liar ini ada yang mungkin mengganggu sedikit pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang datang sini. Tetapi mungkin ada satu langkah yang boleh diambil di Teluk Cempedak ini. Berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, di Kuantan juga mereka mahukan perubahan untuk golongan muda, terutamanya untuk berniaga dan sebagainya. Itu cerita sedikit sehari yang saya berada di Kuantan, dan mungkin lebih banyak isu rakyat yang boleh diangkat di Kuantan ini. Baik, terima kasih Faris Azman. Nampak sifat kebapaan Faris Azman apabila tadi bersama dengan adik ataupun anak kecil tadi kan, lari daripada monyet dan sebagainya. Itu antara suasana ketika kita membuat laporan langsung, contohnya berada di lokasi dan keadaan-keadaan seperti ini, yang sesuatu yang dapat kita tengok secara live. Baik, terima kasih Faris Azman membawakan perkembangan kita, terutamanya apa yang rakyat mahu di Kuantan. Baik.